Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pensyarah dan rakan-rakan, saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad, nombor matrik 260646. Saya bersama 3 orang lagi rakan, iaitu Muhammad Lutfi Hakim bin Muhammad 260647, Muhammad Nazmin bin Jasmin 260658 dan Nirwana binti Hussein 265321. Tajuk tugasan kumpulan kami pada kali ini ialah PKS, iaitu Perusahaan Kecil dan Sederhana. Okey, bagi pengenalan PKS, sejak kemunculan teknologi pada tahun 1980-an, setelah hampir 30 tahun pembangunan, teknologi maklumat telah menimbulkan satu fenomena yang luar biasa dalam revolusi perindustrian yang lalu. Okey, bagi makna PKS ialah Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana, iaitu agensi penyelaras pusat di bawah Kementerian Pembangunan, Keusahawanan dan Koperasi Medak yang bertanggungjawab untuk menyelaraskan pelaksanaan rancangan pembangunan kecil dan sederhana PKS di semua kementerian yang relevan dan agensi. Ia juga berfungsi sebagai pusat rujukan untuk penyelidikan dan penyebaran data yang berkaitan dengan PKS dan pengusaha. SME Corporation Malaysia juga berfungsi sebagai Urusia Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Nasional MPUPK yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Malaysia sendiri. SME Corporation bermula pada 2 Mei 1996 ketika sebuah agensi khusus ditubuhkan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) untuk memberikan sokongan infrastruktur, bantuan keuangan, perkhidmatan, perundingan, akses pasar dan pelbagai rancangan sokongan. Okey, perbincangan kali ini akan mengupas tentang perhubungan manusia dalam organisasi yang dipilih, iaitu PKS dalam persediaan dan perancangan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Saya menyerahkan pembentangan kali ini kepada rakan seperjuangan saya yang lain, iaitu Muhammad Lutfi Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi Hakim bin Muhammad, nombor matrik 260647. Terima kasih kepada Cik Muhammad Luqman yang telah memberikan huraian mengenai subtopik yang tadi, dan saya akan menyambung mengenai persediaan PKS menghadapi revolusi industri 4.0. Di sebalik pelbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan, tahap penyediaan dan penggunaan teknologi maklumat yang digiatkan di Malaysia masih sederhana. Rata-rata masih berpendapat bahawa teknologi maklumat memakan perbelanjaan yang terlalu mahal dan menganggapnya sebagai kos dan bukannya pelaburan. Kajian oleh Laporan Teknologi Maklumat Global mencatatkan kedudukan Malaysia berada pada tangga yang ke-31 dari segi persediaan teknologi maklumat bersedia untuk masyarakat secara keseluruhan. Berbanding dengan hasil kajian serupa pada tahun 2010 sehingga 2012, jumlah ini menurun dan Malaysia kini berada di kedudukan 28 di dunia. Walau bagaimanapun, dalam kedudukan Asia, Malaysia mencatatkan rekod pada tempat ke-9 pada tahun 2014 dan tangga ke-6 pada tahun sebelumnya. Walau bagaimanapun, rekod kajian yang baru menunjukkan bahawa penggunaan teknologi maklumat dalam pembangunan ekonomi dan perindustrian di negara ini menurun, di mana hal ini akan mempengaruhi persiapan PKS untuk revolusi industri 4.0. Laporan oleh SME Corp 2009 menunjukkan bahawa PKS Malaysia mempunyai pelbagai masalah dari segi isu keuangan, kekurangan akses kepada maklumat dan pengetahuan yang meliputi isu kekurangan kapasiti dan isu-isu lain seperti ketahanan, persaingan dan kecekapan. Masalah lain termasuk produktiviti rendah, kualiti produk rendah, kekurangan sumber daya manusia, kepakaran dan kos infrastruktur yang tinggi. Di samping itu, timbul juga isu kekurangan modal teknologi maklumat yang sesuai untuk menilai tahap kesediaan pengusaha PKS. Sangat mendesak untuk menggali penyelidikan mengenai pelaksanaan teknologi maklumat sehingga model kesiapan dan alat pengukuran yang dikembangkan dapat digunakan oleh PKS, terutama sekali sebagai langkah persediaan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Laporan SME Corp 2016 juga menekankan kepentingan dan manfaat kepada perusahaan kecil dan sederhana
dalam menerokai dan menceburkan diri dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi untuk bertindak balas terhadap tingkah laku pengguna dan menggunakan teknologi maklumat serta kemudahan lain seperti internet dan media sosial untuk memudahkan proses perniagaan dalam talian. Ini adalah asas kesiapan hari ini untuk perusahaan kecil dan sederhana. Dengan itu, dalam mengadaptasi dunia teknologi maklumat, PKS haruslah menyesuaikan diri dalam menandingi organisasi lain yang sudah mampu untuk bekerja seiring dengan teknologi yang ada pada tahap global. Adaptasi melalui model-model kesediaan oleh PKS meliputi semua aspek termasuklah perhubungan manusia dan organisasi tersebut. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, PKS telah menggunakan beberapa model, iaitu model kesediaan TM oleh Tan Yit Quinn, Technology Acceptance Model TAM, model Nolan, model Geller, model Taiwan dan model Fing. Ada 6 model semuanya. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan organisasi untuk menghadapi arus revolusi industri 4.0. Okey, dalam model ni ada 4 faktor yang dititik beratkan, iaitu profil, pendekatan dan pengalaman pengurusan pengetahuan, pendorong atau pemandu pengetahuan dan sumber teknologi yang mempengaruhi kejayaan dalam pelaksanaan TM dalam sesebuah organisasi. Okey, untuk model teknologi atau TAM, ia adalah untuk menzahirkan alasan hubungan antara kepercayaan terhadap penggunaan sistem maklumat dan sikap, tujuan pengguna dan kemudahan penggunaan tingkah laku sebenar yang diterima oleh komputer. Okey, tujuan model TAM adalah untuk menjelaskan dan meramalkan penerimaan pengguna terhadap sistem maklumat berdasarkan langkah-langkah yang diambil oleh pengguna setelah interaksi singkat dengan sistem tersebut. Didapati bahawa pemboleh ubah luaran seperti tugas, ciri pengguna, pengaruh politik, faktor organisasi dan proses pembangunan secara langsung mempengaruhi sikap penerimaan dengan mempengaruhi kepercayaan, sikap dan niat. Okey, model ini banyak digunakan sebagai penanda aras untuk mengukur penerimaan sistem maklumat oleh pengguna. Okey, seterusnya adalah model Nolan. Model ini merupakan model yang berpengaruh dalam menyediakan matlamat untuk pengembangan TM dalam organisasi. Model ini juga berdasarkan teori berikut yang merangkumi pengembangan TM dalam organisasi, merangkumi 6 peringkat pertumbuhan dan pembinaan. Oleh kerana setiap tahap mempunyai masalah khusus dalam bidang yang berkaitan dengan sistem maklumat pengguna, teknologi, personal dan amalan pengurusan, kaedah pengurusan TM di setiap tingkat adalah unik dan berbeza. Okey, teori Nolan ni menunjukkan bahawa pengembangan TM terbahagi kepada 6 peringkat, iaitu awal, transmisi, kawalan, integrasi, data dan kematangan yang terlibat dalam perusahaan perubahan pada era maklumat. Di samping itu, model Geller pula ialah sebuah model yang membahagikan evolusi organisasi kepada 6 tahap pertumbuhan yang berpotensi. 6 tahap ini diukur menurut 7 elemen dan organisasi yang meliputi strategi, struktur, sistem, orang, gaya dan tujuan. Semakin tinggi tahap organisasi, semakin besar ganjaran yang diterima oleh organisasi. Okey, seterusnya ialah model Taiwan. Model ini mengenal pasti 9 faktor utama untuk perusahaan kecil dan sederhana yang merupakan hasil kajian yang dilakukan di Taiwan pada tahun 2005. Faktor-faktor ini didapati sesuai sebagai panduan untuk memilih faktor kejayaan untuk berjaya. Model ini adaptif penyelidikan TM mengikut ciri-ciri yang dicadangkan. Okey, model yang akhir sekali ialah model Fing, yang merupakan model
yang berasaskan 10 faktor kejayaan yang dikenal pasti dalam kejayaan TM dan PKS, di mana setiap faktor mempunyai metrik yang berbeza-beza. Okey, melalui perbandingan yang dibuat, ciri-ciri, faktor dan kesan yang dibawa oleh setiap model amat penting untuk dititik beratkan bagi memastikan kelangsungan sebuah organisasi. Hal ini kerana apabila arus industri 4.0 melanda, segala persiapan dan perancangan boleh diguna pakai oleh organisasi tersebut bagi menjayakan dan memajukan organisasi itu bersesuaian dengan pengenalan teknologi maklumat pada masa kini. Okey, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, cadangan untuk mengatasi kekurangan inovasi PKS. Setiap pelaksanaan dan persiapan dalam sesuatu organisasi pastinya mempunyai halangan dan cabarannya tersendiri. Dalam menerapkan kesediaan teknologi maklumat, yakni TM, dalam organisasi PKS, terdapat beberapa faktor yang menjadi halangan untuk menerapkan kesediaan teknologi maklumat dalam PKS. Faktor-faktor tersebut termasuklah kurang pengetahuan dan dalam teknologi maklumat, kurang ilmu teknikal dalam teknologi maklumat, tidak mempunyai keupayaan keuangan, kekeliruan dalam memilih teknologi yang bersesuaian, kurang modal dan kurang tenaga manusia. Dalam pada itu, faktor-faktor kejayaan PKS di Taiwan diambil untuk dijadikan satu perbandingan. Melalui data yang diambil, faktor-faktor kejayaan PKS di Taiwan sebahagian besarnya dipengaruhi oleh kejayaan organisasi tersebut. Salah satu faktor yang boleh digunakan pakai ialah kesan organisasi tersebut. Faktor kesan organisasi tersebut telah membantu untuk menaikkan keuntungan dan hasil jualan, menaikkan pengeluaran oleh staf, menaikkan manfaat persaingan syarikat dan juga menurunkan kos operasi yang harus ditanggung oleh syarikat. Faktor kesan organisasi ini menjadi salah satu punca kejayaan organisasi PKS di Taiwan kerana semangat dan kepentingan berorganisasi sentiasa disemai dalam perhubungan staf dan pekerjanya. Hal ini berkait rapat dengan hubungan manusia di dalam organisasi, kerana tanpa semangat dan suasana yang positif dalam sesebuah organisasi tersebut tidak mampu untuk melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Oleh hal yang demikian, iktibar daripada contoh di atas dapat diambil dengan menerapkan perhubungan yang baik sesama manusia dalam organisasi. Hal ini kerana ia sedikit sebanyak akan mempengaruhi keberkesanannya apabila kejayaan organisasi tersebut merupakan hasil daripada perhubungan yang baik dalam organisasi. Dengan itu, kesediaan teknologi maklumat yang sedia ada sewajarnya mengambil langkah untuk menerapkan perhubungan yang baik dalam organisasi agar dapat menghasilkan impak yang positif terhadap pembangunan PKS pada masa yang akan datang. Selain itu, faktor-faktor kejayaan dalam model Fink juga dilihat dan dikaji untuk menghasilkan sesuatu perbandingan. Antara faktor kejayaan model ini ialah budaya organisasi yang mendorong kepada kejayaan model ini terhadap perusahaan kecil dan sederhana sebagai sebuah organisasi yang penting. Budaya organisasi menjadi titik kejayaan model ini apabila melalui pembudayaan yang baik ia dinyatakan bahawa setiap keputusan yang dibuat adalah keputusan yang fleksibel, di mana keputusan tersebut dibuat berdasarkan kesesuaian satu-satu situasi. Selain itu, kejayaan model ini juga merupakan hasil budaya organisasi yang baik, di mana sikap positif dalam menggunakan teknologi maklumat sentiasa menyelubungi organisasi tersebut. Apabila sikap positif menebal dalam menggunakan teknologi maklumat, isu dan permasalahan seperti penyalahgunaan maklumat, fraud dan sebagainya dapat dielakkan. Sebagai kesimpulannya dalam pembentangan kumpulan kami pada kali ini, iaitu ia boleh disimpulkan bahawa melalui sesebuah organisasi haruslah mempunyai perancangan dan hala tuju yang rapi bagi menghadapi arus revolusi industri 4.0. Seperti mana yang dibincangkan, penggambaran model-model bagi penggunaan teknologi maklumat dalam organisasi perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia sangat penting bagi mengetahui hala tuju untuk situasi yang bakal dihadapi nanti. Tidak lupa juga segala kekurangan dan penambahbaikan bagi perhubungan dalam organisasi juga haruslah dipraktikkan. Secara ringkasnya, penggunaan teknologi maklumat dalam kalangan masyarakat masa kini memainkan peranan yang penting, terutama sekali dalam persediaan untuk menghadapi arus revolusi industri 4.0 yang bakal
menjadi satu fenomena dunia yang akan menganjak paradigma. Dengan adanya penggunaan teknologi maklumat dan kecanggihan teknologi ini, PKS akan mendapat peluang untuk berkembang lebih besar dan lebih maju ke hadapan. Sekian, terima kasih.